Ya, Oke, insyaallah. a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang join untuk kelas Al-Quran dan Tajwid. Okey, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, mungkin ada baiknya untuk kita berkenalan lah. Untuk para pelajar yang lama bersama dengan saya, pelajar-pelajar daripada Teratak Fitra, daripada sahabat, mungkin sangat sudah kenal dengan saya. Adapun pelajar-pelajar yang baru, mungkin juga saya belum mengenali anda dan anda pun belum mengenali saya. Okey. Untuk di sini saya hanya memperkenalkan diri serba sedikitlah, nama macam tu. Kenapa, apa tujuan kelas ini diadakan. Okey, itu sajalah serba sedikit yang secara ringkas. Untuk makluman semua, nama saya Murni binti Abdul Latif, berumur 33 tahun. InsyaAllah tahun ni Februari akan masuk 34 tahun. Saya saya dilantik, okey, dilantik oleh ustazah yang mengajar, ustazah sahabat untuk sebagai tenaga pengajar, di mana saya juga mengadakan kelas di luar. Okey, selain daripada mengajar di sahabat, saya juga mengadakan kelas di luar daripada sahabat. Adapun kelas-kelas tersebut seperti Iqra, Al-Hira dan juga Al-Quran dan Tajwid. Macam itulah. Saya bukanlah pandai ataupun pakar dalam bidang apa yang saya ajar ini, cuma untuk yang asas-asas dia dalam ilmu tajwid untuk membaca Al-Quran secara betul, secara tartil, insya-Allah saya bolehlah memberikan tunjuk ajar. Kalaupun ada pertanyaan, kalaupun ada kekeliruan, ada pertanyaan yang saya sendiri pun tidak dapat menjawabnya, insya-Allah saya akan ajukan, saya akan bawa, okey, saya akan bawa pertanyaan tersebut kepada ustazah yang lebih arif dalam bidang tajwid ini. Adapun di sini saya share sedikit ilmu. Okey, kawan-kawan yang lama bersama dengan saya sudah sangat kenal macam mana proses pembelajaran ini akan berlangsung. Untuk makluman semua, pembelajaran Al-Quran dan Tajwid ini akan berlangsung selama 3 bulan, lebih kurang dalam 12 minggu. Kita sudah pernah try, dalam 12 minggu itu memang habis, okey? Memang habis semua kita belajar daripada makhraj sampailah kepada tajwid-tajwid yang lain, hukum-hukum yang lain. Contoh macam mim mati, nun mati, alif lam, al-jalalah, al-qalqalah, memang kita boleh habiskan dalam masa 12 minggu. Dalam kelas ini juga, okey, dalam kelas ini juga saya merupakan pembuka link, saya juga sebagai tenaga pengajar dan saya sangat berbesar hati dan sangat berterima kasih kepada sahabat kita Jazz Talent yang sudi membantu untuk merakam sesi pembelajaran kita yang insya-Allah akan dijadikan sebagai rujukan, okey, akan dijadikan sebagai rujukan ulang kaji sebelum kelas yang akan datang. Jadi dalam kelas selama 3 bulan ini kita tidak akan mengulang-ulang kembali, okey? Jadi jika hari ini kita memperkenalkan contoh tentang makhraj, makhraj halqi, makhraj syafawi, makhraj khosyum, bermakna pada minggu hadapan kita akan terus masuk kepada mad asli. Contoh. Jadi tiada lagi ulang minggu ini ulang balik minggu hadapan seperti mana kelas yang kita adakan di Teratak Fitra lah yang sering diulang sampai
sampai 3 bulan kita mengulang. Jadi untuk kelas ini kita target dalam masa 12 minggu ataupun dalam masa 3 bulan Januari hingga Mac, kita target untuk menghabiskan kita punya asas tajwid lah. Jadi kita banyak masa pada ujung-ujung kelas nanti kita banyak masa untuk membaca dan mengurai. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya harapkan dan sangat mengharapkan kepada kawan-kawan yang join kelas pada hari ini memberikan kerjasama dan memberikan komitmen, okey, agar kita sama-sama mencapai kita punya matlamat untuk belajar dengan belajar tajwid seperti mana niat kita lah untuk memperbetulkan lagi bacaan Al-Quran kita. Lagi satu, kenapa saya ambil perhatian untuk masuk awal 5 minit sebelum kelas bermula untuk memudahkan kita, okey, untuk memudahkan kita tidak terganggu masa pembelajaran tersebut sebab saya juga yang buka link, saya juga yang accept apabila ada kawan-kawan yang masuk. Sekiranya mungkin ada kerja-kerja yang akan dilakukan pada masa tersebut boleh masuk dan keluar balik. Okey, contoh memang ada hal mustahak yang tidak boleh masuk awal macam tu. Jadi boleh saja masuk kemudian boleh out. Boleh keluar balik. Jadi kalau masuk yang kedua kalinya tidaklah perlu lagi macam accept macam tu lagi. Okey. Saya rasa itu saja untuk kelas Al-Quran ini, dan kelas Al-Quran ini tidak berbayar ya. Ini percuma, tidak berbayar. Juga ini merupakan kelas wakaf dan dengan satu harapan sahaja untuk kita semua belajar tajwid ini agar dapat membaca Al-Quran dengan betul sebagai persiapan di bulan Ramadan nanti. Sebab itu kita buat Januari hingga Mac. April insya-Allah kita masuk kepada bulan Ramadan, dapat kita bertadarus, dapat kita membaca Al-Quran dengan bacaan tajwid yang betul. Okey, itu saja ya untuk pembukaan yang pertama. Jadi macam biasa, sebelum kelas berlangsung, seperti mana yang sering kita lakukan ialah kita membaca niat. Okey, kita membaca niat. Selepas kita membaca niat, kita baca doa belajar. Lepas tu kita masuklah kepada pembelajaran tajwid kita. Okey, kita akan mula dengan niat ya. Mari sama-sama menadah tangan. Okey, untuk kita membacakan niat kita pada hari ini, untuk pembelajaran pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Alim, yang maha berilmu dan maha mengetahui. Ya Allah, ya Rasyid, yang maha pandai. Sahaja kami belajar pada hari ini, belajar asas membaca Al-Quran dengan tujuan agar kami dapat beramal dengannya, dan semoga dengan Al-Quran ini juga dapat menambahkan keyakinan dan keimanan kami kepadamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, harap semua bersedia ya. Kita akan mulakan kita punya pembelajaran. Pertama-tama sekali ialah kita belajar tentang apa itu yang dimaksud dengan tajwid. Okey, apa yang dimaksud dengan tajwid? Okey. Tajwid ini dari sudut bahasa bermaksud memperelokkan ataupun memperindahkan bacaan. Okey, apa yang dielokkan, apa yang diindahkan itu, yang dielokkan dan diindahkan itu adalah bacaan Al-Quran. Okey. Jadi tajwid ini memperelokkan ataupun memperindahkan Al-Quran. Indahnya Al-Quran, eloknya Al-Quran itu apabila kita membacanya secara bertajwid. Betul dia punya tajwid. Dari sudut istilah pula, tajwid berarti mengeluarkan huruf. Okey, mengeluarkan huruf. Jadi huruf itu keluar dari tempatnya, daripada tempatnya, dan memberikan hak-hak ataupun sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf-huruf tersebut.
Jadi ringkasannya ialah ilmu tajwid itu adalah tentang ilmu tentang belajar Al-Quran dengan baik dan betul. Itu adalah ilmu tajwid. Itu adalah perkara penting. Perkara penting ataupun perkara pertama yang kita kena tahu sebelum kita belajar lebih jauh tentang tajwid. Okey, seterusnya kita sudah tahu apa itu pengertian tajwid. Okey, sekarang kita masuk kepada tujuan dan hukum. Jadi kita tahu apa itu tajwid, sekarang masuk kepada tujuan dan hukum. Jadi ada tujuan kita mempelajari tajwid dan ada juga hukum dia. Tujuan mempelajari tajwid ialah supaya dapat membaca Al-Quran dengan fasih. Okey, kita dapat membaca Al-Quran dengan fasih, membaca Al-Quran dengan lancar serta dapat memelihara lidah dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Itu adalah tujuan. Supaya kita dapat membaca Al-Quran dengan fasih, lancar serta dapat memelihara lidah. Okey, dapat memelihara lidah, dapat memelihara sebutan kita daripada kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Apa hukum mempelajari tajwid? Okey, hukum mempelajari tajwid ini adalah fardu kifayah. Jadi tidak wajib ke atas kita untuk mempelajarinya. Jadi macam mana pula tu? Tidak wajib, apa yang tidak wajib? Contoh, kita tidak wajib tahu kalau itu adalah mad asli. Apa yang wajib kita tahu ialah panjang dia 2 harakat. Begitu. Dia punya nama tu tidak wajib pun kita tahu. Izhar kita tidak wajib tahu itu adalah izhar. Yang wajib kita tahu apabila nun mati berjumpa dengan huruf izhar, dia dibaca dengan jelas. Okey, kalau kita sudah baca dengan sesuai dengan hukum dia, tapi kita tidak tahu dia punya nama, itu tidak mengapa. Okey, sebab kenapa? Sebab dia adalah fardu kifayah. Tetapi lebih eloklah kalau kita tahu, kita boleh mengajarkan kepada kawan-kawan, boleh mengajarkan kepada anak dan ada satu kelebihanlah kepada diri kita untuk mempelajari ilmu-ilmu tajwid ini. Hukum mempelajari fardu kifayah, akan tetapi hukum mengamalkan tajwid di ketika membaca Al-Quran adalah fardu ain ataupun wajib ke atas manusia yang mukallaf. Macam saya cakap tadilah, kita contoh fardu kifayah tu contoh dia macam mana dia cakap fardu kifayah itu tidak wajib ke atas individu. Dia punya nama tu. Nama-nama yang mesti diingat tu. Contoh kol-kola. Mau ingat kol-kola tidak wajib. Apa yang wajibnya? Hukum dalam mengamalkan. Hukum mengamalkan tu maksudnya kita bila kita baca kita lantun. Contoh ada. Okey? Ada. Kita lantun. Tapi wajibkah kita tahu dia itu adalah huruf kol-kola? Tidak wajib. Apa yang wajib? Apabila kita berjumpa dengan huruf kol-kola kita lantun. Dia seperti itulah. Itu wajib kepada individu. Yang dimaksudkan fardu kifayah ini adalah semua hukum-hukum itulah daripada nama dia, daripada dia punya macam-macam lah yang akan kita pelajari nanti ya. Saya harap ini dapat difahami. Hukum mempelajari ilmu tajwid ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah tidak wajib ke atas individu. Adapun hukum mengamalkan tajwid dalam bacaan ataupun ketika membaca Al-Quran adalah fardu ain ataupun wajib ke atas kita setiap manusia yang mukallaf. Okey. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada makhraj. Okey, saya harap sudah jelas tadi apa itu tajwid, kenapa kita mempelajarinya dan apa hukum mempelajari tajwid tersebut. Okey, saya rasa sudah sangat jelas ya. Kita sekarang masuk kepada makhraj. Okey, kita terus saja masuk kepada makhraj. Apa yang dimaksud dengan makhraj? Makhraj ialah bermaksud tempat keluar sebutan. Okey, itu makhraj. Apabila dikatakan makhraj huruf,
bermaksud tempat keluar sebutan huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah ini adalah huruf yang bermula daripada alif ataupun hamzah sampailah yang terakhir. Okey, sampai ya. Kemudian pembahagian makhraj. Okey, pembahagian makhraj huruf terbagi atas 5 bahagian. Okey, kita sudah masuk dalam pembelajaran kita ya. Diharapkan semua kawan-kawan memberi perhatian. Okey. Yang pertama, makhraj halki. Saya yakin kawan-kawan yang join, yang join kelas Al-Quran dan Tajwid ini sekurang-kurangnya sudah Iqra 5 ya, ataupun Iqra 4. Jadi semua pun sudah kenal Hamzah, sudah kenal huruf hijaiyah lah. Okey, saya yakin semua pun sudah kenal ya. Jadi itu agak mudah. Sebab itu saya tidak masukkan pelajar Iqra dalam kelas ni. Berbalik kepada makhraj, yang pertama adalah makhraj halki. Apa yang dimaksud dengan halki? Halki itu adalah halkum. Makhraj tempat keluar halki, halkum ataupun kerongkong. Jadi makhraj tempat keluarnya huruf, okey? Tempat keluarnya huruf yang keluar daripada halki ataupun kerongkong. Okey? Ini adalah yang pertama. Okey, kita bermula daripada kerongkong paling bawah. Okay, ini sangat penting ya. Makhraj halki ini sangat penting. Kenapa? Di sini ramai kawan-kawan yang sudah fasih, sudah kenal tajwid, tapi apabila membaca pada makhraj pula tidak betul dia punya sebutan. Okey, makhraj halki. Okey, bermaksud keluar daripada tekak ataupun keluar daripada kerongkong. Ada 6 huruf. Okey, kita akan mula dari bawah. Okey, kerongkong paling bawah. Ada 2 huruf yang keluar. Okey, yang pertama itu adalah huruf hamzah. Macam mana sebutan hamzah? A. Dia dari bawah. A. Bila kita sebut A. A ini dia A macam A biasa. Okey, A yang kebanyakan orang guna. Contoh apa, api. Jadi dia tidak dibuat-buat. Sebutan untuk huruf A ini dia biasa saja. A, I, U. Okey, dia biasa. Jadi tiada penekanan di sana, tiada hamas, tiada angin-angin, tiada apa. Dia sebutan yang biasa. Jadi dia keluar daripada kerongkong paling bawah. Okey, kawan-kawan semua boleh sebut macam mana kita memperbetulkan dia punya makhraj. Kita matikan huruf hamzah. Kita sebut A, I. Okey, A, I, U. A, I, U. Jadi dia A. Dia A. Bukannya A, bukan. Amanu. Okey. A, I, U. Dia keluar daripada kerongkong paling bawah. Kalau kita sentuh kita punya ini apa yang bawah ada lekuk ni, dia akan bergema di situ. A, I, U. A. Okey, boleh ya? Jadi ini A. Kemudian yang satu lagi keluarnya huruf H. Ini H. H di sini yang H bulatnya. H dia di bawah juga, cuma dia kalau kita sebut dia macam ada macam H. Macam ada bunyi kenyang dari bawah. H. Okey. Saya tidak mau masuk dia punya sifat dulu sebab saya takut ada kekeliruan. Kita cuma belajar mengeluarkan dia daripada tempat dia. H. Dia macam ada suara macam kenyang. H. Jadi yang satu ni pula A. A biasa. Yang ini dalam pembelajaran yang lebih senang biasa kami panggil sebagai H ketawa. Dia begitu, dia agak tebal. Okey. Jadi yang untuk huruf hamzah A. A biasa. Apa, api. Okey. Atas. Dia begitu. Untuk huruf H bulat dia H. Allahu ahad. Allahu. Ha, hi, hu. Jadi dia
agak tebal, dia sama tempat keluar, cuma sifat dia berbeza. Okey. Naik kepada di atas, kerongkong di tengah, di sana ada keluar bunyi huruf ha. Okey. Tadi ini ha, yang di bawah tadi ini hamzah, a biasa. Kemudian a bulat ini dia ha, ha yang macam ada kenyang tu, ataupun dia ha ketawa. Yang di atas ini pula di pertengahan kerongkong kita keluar bunyi huruf ha. Ini biasa kita panggil sebagai ha pedas. Sebab dia kalau orang kepadasan dia dia ada bunyi begitu. Dia ada hamas yang keluar. Begitu kan? Dia ha. Jadi dia agak tajam. Okey? Jadi kita mesti membezakan antara huruf yang keluar dari bawah ini, huruf hamzah a macam biasa, lepas tu ha bulat, ha, dia agak tebal sebutan dia ha macam suara kenyang, lepas tu ha. Ini dia pedas. Ha. Okey? Jadi dia ada pedas. Kemudian di pertengahan juga keluar huruf ain atau a. Ini agak macam orang tercekik sikit. Dia seakan-akan tercekik, agak terhimpit. Okey, kita punya di mengeluarkan huruf ain ni dia agak terhimpit. Jadi kita sama-sama bezakan hamzah a, okey, dari bawah a, ha, ha, a. Yang kedua ha, yang di bawah a, ha. Okey? A, ha. Ha, a. Jadi itu adalah kerongkong paling bawah dan pertengahan kerongkong. Sekarang kita naik kepada huruf yang keluar daripada kerongkong paling atas. Okey? Yang di atas. Apa huruf yang keluar? Yang keluar ialah huruf kha. Dia macam ada keluar kahak, kha. Jadi kalau kita kata kha tiada kahak, itu bermakna dia hampir masuk kepada huruf ha. Dia untuk yang di atas ni dia mesti keluar kahak, macam tidak keluar kahak, dia seakan-akan bunyi keluar kahak. Kha. Okey? Kha, kemudian keluar pula satu lagi huruf iaitu huruf go. Go, gi, gu. Jadi kalau kita perhatikan apabila kita sebut go, gi, gu, dia akan bergema di kerongkong paling atas. Kho, khi, hu. Dia akan keluar daripada sini. Okey? Kita cuba pula yang di tengah kerongkong. Ha memang dia akan bergema di tengah ni lah. Ha, hi, hu. Kemudian a, i, u. Yang paling bawah sekali a untuk hamzah, a, i, u. Sebutan yang biasa. A, i, u. Dia akan bergema di bawah. Kemudian yang satu lagi iaitu ha, hi, hu. Okey? Itu adalah makhraj. Jadi saya yakin semua kenal, cuma mungkin belum tepat cara membezakannya. Jadi selepas ini kita sama-sama membezakan untuk yang paling bawah kerongkong a, i, u. Kemudian satu lagi ha, hi, hu. Yang pertengahan kerongkong ha, yang pedas. Ha, hi, hu. A, i, u. Kho, khi, hu. Go, gi, gu. Okey? Saya rasa ini sangat jelas ya. Tinggal kita praktis lagi. Yang kedua kita masuk kepada makhraj lisani. Okey? Makhraj lisani. Tadi berkenaan tentang keluarnya bunyi huruf daripada kerongkong. Jadi dia tidak melibatkan yang lain, dia melibatkan kerongkong. Sekarang kita masuk kepada makhraj lisani, iaitu lisan ataupun yang berkenaan dengan lidah. Macam mana cara kita mengeluarkan huruf yang berkenaan dengan lidah. Okey, ada banyak huruf. Kalau yang tadi dia ada 6 huruf sahaja, boleh dihafal. Sangat bagus untuk dihafal ya, sebab
sangat memudahkan kita apabila kita belajar tajwid lebih mendalam lagi. Sekarang kita masuk kepada makhraj lisani. Kita bermula daripada huruf qaf, okey. Di pangkal lidah ni, okey, tadi di atas kerongkong ni keluar bunyi huruf kha dan huruf gha. Di pangkal lidah ni ada dua huruf. Pangkal paling bawah keluar bunyi huruf qaf, okey, qaf, iaitu bunyi ko, ki, ku. Jadi dia tu keluar daripada pangkal lidah paling bawah, okey, di sini, di pangkal lidah ko. Macam mana kita mau betulkan dia punya sebutan? Contoh, kita bariskan huruf sebelumnya itu berbaris atas dan kita matikan huruf yang kita mau tes. Contoh, ako. Okey, kenapa kok? Sebab kof ini merupakan huruf qalqalah, jadi apabila dia dimatikan dia lantun. Ako. Jadi ako. Otomatik kita punya lidah tu, pangkal lidah dia akan bermain di sana. Ako. Ko, ki, ku. Dia akan bermain. Okey, kalau kamu sebut keluarkan huruf qaf ini, sebut huruf qaf ini, kalau betul kamu akan rasa sebutan dia itu memang daripada pangkal lidah yang paling bawah, yang paling belakang ni. Ako, ko, ki, ku. Dia memang bermain di sana. Kemudian naik sedikit ke atas, keluar bunyi huruf kaf ataupun bunyi huruf ka. Ka. Kakiku. Dia itu pangkal lidah berkenaan dengan pangkal lidah yang naik ke atas sedikit. Ak, ik, uk. Okey? Dia bukan ako, tidak. Bukan ako. Kenapa? Sebab dia tidak bersifat qalqalah. Untuk huruf ko ini, kof yang di bawah ini, dia lantun. Jadi sebab itu bila kita sebut ako, dia qalqalah. Untuk yang huruf kaf, dia bukan qalqalah. Jadi kita sebut ak. Cuma dia ada sifat hamas. Hamas yang bermaksudnya itu dia macam ada angin sikit apabila kita sebut dia. Kakiku, ak, ik, uk. Jadi kalau kamu perasan, okay, kita praktis sama-sama, memang dia keluar daripada pangkal lidah ke atas sedikit. Okay. Kemudian kita masuk kepada tiga huruf. Okay. Tiga huruf yang berada di tengah lidah. Okay. Di tengah lidah. Ini adalah tengah lidah. Ada tiga huruf yang keluar di sana, iaitu huruf ja, sya, dan ya. Okey, ja ini adalah tengah lidah. Apabila kita sebutkan dia, ja, tengah lidah ini ditekan ke lelangit atas. Ja, sya, ya. Okey. Untuk sebutan huruf ja, huruf jim, dia sedikit ditekan kepada lelangit atas. Ja, aj, okey, aj. Kemudian huruf shin, dia ada satu sifat yang dinamakan tafashi, ataupun lebih senangnya dia berhamburan. Dia begitu macam orang mengusir ayam. Jadi dia apabila kita sebut dia syah. Jadi dia berkenaan dengan tengah lidah yang bermain hampir kena kepada lelangit. Syah. Okey, syah, ash. Kemudian keluar bunyi huruf ya. Dia ke bawah sikit, tidak kena kepada lelangit, tetapi apabila kita mengeluarkan huruf yang berada di sini, dia berada di tengah lidah dan dia akan bermain di sana. Okey. Kita masuk kepada huruf do. Huruf do ini merupakan huruf itbaq. Okey, apabila kita menyebutnya ini ada agak tebal. Okey, agak tebal. Dia di cara mengeluarkan makhrajnya, dia berada di siring lidah ataupun di tepi lidah antara kiri dan kanan. Jadi kalau ada yang menyebutkan membawa siring lidah itu ke tepi, ke satu macam do begitu disengitkan, itu betul, okey, sebab dia memang keluar daripada situ. Dan kalaupun
Kalaupun ada macam saya suka menggunakan dua-dua siring lidah. Do, okey? Do. Dia mempunyai sifat ketebalan, sebab itu apabila kita menyebutkan dia, lidah kita ni penuh di mulut. Do. Do, di, du. Itu adalah untuk sebutan huruf do. Jadi pangkal lidah huruf Qaf dan huruf Ka, kemudian pertengahan lidah, tengah lidah kita ni keluar huruf Ja, Sha dan Ya, dan siring lidah keluar huruf Do. Do. Boleh juga kalau ada macam terjumpa ustaz ataupun ustazah, kalau apabila dia menyebutkan huruf do, walau do dia lidah dia ke siring, ya itu pun betul juga ya. Dia berkenaan tentang siring lidah yang memenuhi, okey, dia kena kepada kita punya gigi geraham. Do kena ke siring lidah dengan gigi geraham. Okey, seterusnya kita masuk kepada lelangit. Okey, di sini berkenaan dengan hujung lidah dan lelangit. Okey, di lelangit atas ada 3 huruf yang keluar. Ada 3 huruf yang keluar. Huruf Ra, ataupun cara kita praktis, kita matikan huruf Ra, huruf sebelumnya berbaris atas. Contoh ar, ar. Jadi ar itu lidah, ujung lidah ni naik, memang dia akan ke lelangit. Lelangit paling belakang ar. Okey, ar. Kalau dia naik sana, betul lah tu. Ar, ir, ur, ar, ir, ur. Jadi dia bermain di sini. Okey, dia bermain. Ujung lidah naik kepada lelangit paling belakang. Okey, keluar bunyi huruf ar ataupun huruf Ra. Ro, ri, ru. Ar, ir, ur. Okey. Kemudian depan sikit, lelangit ke depan sedikit, keluar bunyi huruf nun, iaitu na. Na. Jadi lidah, hujung lidah ditekan ke lelangit. Di tengah, dia berada di tengah, depan sedikit daripada keluarnya bunyi huruf Ra. Na. Okey. Na. Jadi ujung lidah ditekan ke lelangit atas. Na atau an. Kalau kita sebut huruf an, matikan huruf nun, maka hujung lidah ini akan parking di lelangit atas. Itu adalah makhraj keluarnya huruf nun ataupun huruf na. Ke depan sedikit, okey. Ke depan sedikit, hampir tapi belum sampailah. Hampir kepada gigi depan, al. Okey, dia gusi belakang gigi atas. Al, la, li, lu. Jadi lidah ini akan bermain ke atas. Ujung lidah al. Okey, il, ul. Itu adalah tempat keluar makhraj untuk huruf lam. Jadi ujung lidah bermain ke lelangit atas, belakang ar. Dia untuk huruf Ra ni dia macam ada dia ada satu sifat, dia macam berpatah balik. Okey, ar, dia macam ada berpatah balik. Kemudian huruf nun an. Okey, an. Yang terakhir yang berada di langit ini adalah al. Okey, kalau kita sebut dengan betul, memang keadaan, okey, kita punya posisi, kita punya hujung lidah, dia akan parking di mana tempat keluar huruf tersebut. Itu adalah sebutan makhraj yang betul. Okey, kita masuk kepada 3 huruf lagi. 3 huruf yang berkenaan tentang gusi belakang gigi atas. Okey, at. Dia ngam gusi, dia bukan lelangit sudah. Ini masuk kepada lelangit. Yang huruf 3 ni pula, ta, da dan to ini dia belakang, okey, belakang gigi atas. Okey, belakang gigi atas bahagian depan. Contoh, kita matikan huruf ta, sebelumnya itu huruf berbalik. Sebelum itu hurufnya berbaris atas. At. Okey, untuk huruf ta ini dia juga ada sifat hamas. At. Jadi ujung lidah akan parking ke atas ni. At. Dia akan bermain di sini, di belakang gusi bahagian atas. Kemudian keluar pula huruf
Dal. Ad. Ad. Jadi ujung lidah ditekan ke gusi bahagian atas. Ad. Ad. Dadidu. Ad. Okey. Seterusnya adalah huruf to. Huruf to. To ini pula dia juga merupakan huruf itbaq di mana dia adalah huruf yang paling tebal, sama juga dengan huruf do. Jadi untuk menyebutkan huruf to ini di mana hujung lidah itu dia macam memenuhi yang sedikit berat, berat untuk pengeluaran sebutan dia diangkat ke gusi bahagian gigi atas, belakang gusi gigi atas. To. Jadi dia mempunyai sifat ketebalan sehingga apabila kita menyebutkan dia lidah kita itu terangkat. Okey, terangkat. Saya harap ini pun sangat difahami. Jarang ya melakukan kesilapan pada huruf ta, da dan to. Sekarang kita masuk kepada huruf tha. Tha, za, zo. Tha, za, zo. Okey. Ini sering kita melakukan kesilapan. Jangankan kawan-kawan, saya pun sering juga melakukan kesilapan pada huruf yang 3 inilah. Huruf yang ketiga seterusnya. Okey, huruf yang ketiga seterusnya ini adalah huruf di mana tempat keluarnya, tempat keluarnya berada di antara gigi atas dan gigi bawah. Jadi apabila kita menyebutkan huruf yang ketiga ini, hujung lidah agak keluar sedikit di antara gigi atas dan gigi bawah. Contoh, sebutan huruf tha. Jadi hujung lidah keluar. Za, hujung lidah pun keluar. Kemudian huruf zo. Kenapa dia zo begitu? Sebutan dia agak pelik sebab dia juga merupakan huruf itbaq. Huruf yang di mana sebutan dia tebal, jadi kita mesti angkat. Sama juga dengan huruf do dan huruf to. Kemudian huruf zo. Jadi zo itu lidah juga keluar sedikit di antara gigi atas dan bawah. Cuma dia diangkat dari bawah untuk menyempurnakan dia punya sifat dia. Sifat dia punya itbaq. Okey. Dia juga merupakan huruf isti'la dan merupakan huruf itbaq. Huruf yang paling tebal. Seterusnya, last untuk makhraj lisani. Last untuk makhraj lisani iaitu ada 3 huruf lagi yang tadi kita belajar yang ta, da, to ini belakang gusi gigi atas. Sekarang kita masuk kepada belakang gusi gigi bawah. As. Huruf sa, as. Jadi lidah tu agak melengkung sedikit ke bawah. As. Ujung lidah agak melengkung sedikit ke belakang gusi gigi bawah. As. Az. Az. As. Az. Lepas tu aus. Jadi huruf so ini pula belakang gusi ujung lidah turun ke belakang gusi gigi bawah tetapi diangkat sedikit. Kenapa diangkat? Diangkat dari bawah aus begitu sebab dia juga merupakan huruf itbaq ataupun huruf isti'la. Dia tebal. Untuk menyebutkan dia tebal, apabila dia dikatakan isti'la maka dia terangkat. Apa yang terangkat, itulah untuk menyempurnakan dia punya sebutan huruf. Jadi makhraj, tempat keluar huruf dan sedikit sifat dialah untuk pelajaran kita kali ini. Okey, seterusnya kita masuk kepada makhraj syafawi. Okey. Syafawi ini bermaksud 2 bibir. Mana 2 bibir? Bibir atas kita dan bibir bawah. Yang mula-mula tadi kita keluarkan makhraj, 6 huruf daripada kerongkong, 2 di paling bawah, 2 tengah dan 2 atas. Kemudian tadi makhraj lisan yang bermaksud lidah. Jadi semua huruf yang keluar daripada makhraj lisan itu adalah huruf-huruf yang memang pergerakan dia lidah. Dia bermain dengan lidah daripada pangkal lidah sampailah ke hujung lidah. Okey? Itu makhraj lisan yang berkenaan dengan lidah. Sekarang kita masuk yang ketiga, makhraj syafawi iaitu 2 bibir. Ini sangat senang dan huruf dia pun sedikit. Okey, yang permulaan dia kita antara bibir bawah,
Okey, bibir bawah dan gigi atas. Bibir bawah dan gigi atas keluar bunyi huruf fa. Fa. Jadi sebutan dia itu bibir bawah dan gigi atas. Fa, 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 bukan pa, dia f. Fa, fa, af, af. Jadi hampir digigit. Okey, digigit sedikit. Af, if, uf. Okey, bibir bawah dan gigi atas. Okey, itu untuk huruf fa. Seterusnya ini sangat mudah ya. Seterusnya untuk sebutan keluarnya bunyi huruf mim. Mim. Jadi kalau kita sebut am. Jadi bibir atas dan bibir bawah bekerja sama, dia tertutup. Am, im, Jadi keluarnya bunyi huruf mim itu berkenaan tentang bibir atas dan bibir bawah. Jadi kalau kita sebut dia, kita matikan huruf mim, am, otomatis kita punya bibir atas dan bibir bawah tertutup. Itu yang dimaksud dengan makhraj yang keluar daripada bibir. Dia tidak lagi di lidah. Lidah kita tidak perlu buat apa-apa. Yang bergerak itu adalah bibir. Seterusnya keluar bunyi huruf ba. Okey, kalau kita sebut ab. Okey, dia mempunyai sifat juga, sifat qalqalah di mana apabila dimatikan dia lantun. Ab, ba, bi, bu. Jadi kalau kita sebut memang bibir atas dan bibir bawah ini akan berjumpa. Ab, ib, ub, ba, bi, bu. Okey, seterusnya waw. Wawiwu. Okey, berkenaan bibir atas dan bibir bawah, cuma dia tidak berjumpa. Wawiwu. Okey, dia tidaklah rapat macam huruf ba dan huruf mim. Okey, saya harap ini pun sangat difahami ya. Di sini pun sudah ada penjelasannya. Bibir bawah ditekan ke gigi kapak bahagian atas untuk sebutan huruf fa tadi, af, if, uf. Kemudian bibir bawah dan atas posisi rapat macam tadi, am, im, ba, ab, ib, ub. Okey. Wa, wi, wu. Okey, ini tidak berapa rapat untuk sebutan huruf waw. Dia hanya bermain antara dua bibir tetapi tidak rapat seperti mana rapatnya sebutan huruf mim dan huruf ba. Okey, saya harap itu dapat dipahami ya. Untuk makhraj yang seterusnya, jadi untuk yang tadi itu, untuk 3 tadi itu, kalau boleh hafal sangat baguslah. Kalau boleh hafal jadi mempermudahkan. Kalau tidak boleh hafal tidak mengapa. Cuma mana huruf yang kita rasa macam belum yakin dengan dia punya sebutan, boleh ulang kaji baliklah. Boleh ulang kaji balik macam mana cara mengeluarkan dia, di mana tempat dia keluar dan macam mana bunyi dia. Sekarang saya teruskan, kita masuk kepada makhraj khosyum atau khasyum. Okey, khosyum. Ini yang lebih tepatnya ini huruf khosyum. Ataupun lebih senangnya yang keluar daripada rongga hidung. Okey. Tadi kerongkong, lidah dan bibir. Jadi untuk menyebutkan huruf hijaiyah tu dia berkenaan tentang kerongkong, lidah dan bibir. Sekarang kita masuk kepada makhraj. Ada juga makhraj yang keluar daripada rongga hidung. Okey. Makhraj khosyum ini merupakan kerjasama. Dia merupakan kerjasama apabila ada huruf lain. Okey, ada huruf lain berlakunya hukum tajwid. Contoh sebutan huruf nun bertasjid. Okey, ada nun sabdu. An. Okey, an. Jadi itu adalah nun, huruf nun. An, huruf nun tadi hujung lidah naik ke lelangit. Okey. Jadi dia bekerja sama, lidah bekerja sama dengan hidung. Di sini ada kerjasamalah. Kita sebutkan dulu, keluarkan dulu bunyi huruf nun, makhraj huruf nun, an. Kemudian apabila nun bersabdu, okey, nun bersabdu, di sana hukumnya kena dengungkan, okey, untuk dikatakan wajibul guna. Dengung, maka disitulah keluar suara daripada hidung. An, itu adalah makhraj yang keluar daripada hidung. An, disitulah keluar suara gunnah, yaitu makhraj khosyum. Dia adalah kerjasama daripada sebutan huruf yang lain disebut
keluar daripada makhraj dia. Kemudian apabila ada gunnah di sana, contoh mim sabdu ataupun nun sabdu yang dikatakan gunnah musyadda, okey, wajibul gunnah, maka ada kerjasama. Kita keluarkan makhraj dia, contoh huruf tersebut keluar daripada bibir, contoh huruf mim, mim sabdu, mim ada sabdu ataupun mim bertasjid keluar daripada bibir. Kan dia makhraj syafawi. Jadi kemudian wajibul gunnah, dia ada gunnah, masuklah suara tu ke hidung. Thumma. Dia begitu. Dia mesti ada kerjasama. Huruf dikeluarkan daripada makhrajnya, kemudian dimasukkan ke dalam rongga hidung untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan gunnah. Jadi ini khusus untuk huruf-huruf yang ada gunnah ataupun hukum-hukum tajwid yang diwajibkan untuk dengung. Di sinilah kita keluarkan nanti. Okey, jadi tadi keluar huruf daripada kerongkong, keluar makhraj huruf daripada lidah, daripada bibir, kemudian sekarang kita tambah keluarnya huruf daripada rongga hidung untuk makhraj khosyum untuk dapatkan gunnah. Okey, pada hukum-hukum tajwid yang insya-Allah akan kita pelajari pada pembelajaran yang akan datang lah. Okey, sekarang saya ada info hari itu kita akan menggunakan Al-Hira ya. Kita akan menggunakan Al-Hira. Okey, kita akan menggunakan Al-Hira di sini. Siapa yang ada buku Al-Hira boleh buka muka surat 15. Okey, boleh buka muka surat 15. Di sini saya akan terangkan tentang baris. Okey, saya akan terangkan tentang baris. Ini masih sangat asas ya. Permulaan kita belajar tentang apa itu tajwid, tujuan belajar tajwid, hukum belajar tajwid. Kemudian tadi kita belajar tentang makhraj, tempat keluarnya huruf hijaiyah. Sekarang buka Al-Hira muka surat 15. Di sana ada penilaian di sana. Ada huruf-huruf yang berbunyi A dan huruf-huruf yang berbunyi O. Itu di sana ada. Okey, yang pertama saya akan perkenalkan baris. Okey. Baris fathah. Baris fathah ini pun dikatakan baris atas. Okey, lupa pula saya letak di sini dia punya ini. Dia punya gambar dia. Sebenarnya dia ada gambar nih. Tidak masuk. Tapi tidak apa. Saya harap kamu paham ya. Baris fathah ini adalah baris atas. Okey. Baris atas. Jadi untuk baris fathah ini cara kita sebutkan dia, okey, dia punya sifat dia ni untuk baris atas ya. Untuk baris atas perhatikan huruf contoh pada huruf ba berbaris atas. Kita sebut infitah. Okey, semua huruf yang berbaris atas apabila kita sebut dia dia dikatakan sifat dia infitah. Mulut akan terbuka. Contoh, okey, kita baca pada Al-Hira tu ba. Okey, baris atas, mulut terbuka. Ta, mulut terbuka. Tha, mulut terbuka. Ja, mulut terbuka. Ha. Jadi semua baris atas, mulut mesti terbuka. Itu adalah perkenalan tentang baris. Jadi baris fathah itu bermaksud baris atas. Saya terlupa pulanya, sorry saya terlupa. Tadi sudah buat tapi tidak perasan, dia terpadam pula. Yang kedua adalah baris kasroh. Okey, baris kasroh ini adalah baris bawah. Baris bawah contoh kita tengok baris bawah pada muka surat 17. Okey, baris bawah. Boleh buka muka surat 17 ya pada Al-Hira. Boleh buka muka surat 17 baris bawah. Baris bawah dia berbunyi I. Ini pun dinamakan juga dengan baris kasroh. Dia dikatakan sifat dia, okey, kamu boleh tulis juga dalam buku Al-Hira tu, tulis pakai pensel sebagai rujukan lah. Untuk baris kasroh ini pula ataupun baris bawah ini pula dia punya sifat dia istifal. Istifal bermaksud menurun. Apa yang menurun itu adalah bibir. Kalau kita sebut dia B, T, G, H,
khi, di, zi, ri. Bibir kita ni akan menurun. Dia tidak sudah, kita tidak boleh sebut bi. Untuk membuka begitu dia akan menurun. Jadi semua huruf apabila dia berbaris kasroh ataupun berbaris bawah, dia akan sebutan dia bibir kita akan ke bawah. Nah, itu adalah sifat kepada baris. Kemudian baris domah. Baris doma masuk kepada muka surat 20. Okey, kawan-kawan boleh buka muka surat 20 untuk baris doma. Untuk baris doma, sifat dia apa? Sifat dia ismam. Ismam. Ini ada juga tajwid yang kita pelajari nanti. Ismam. Ismam ini dia moncong. Moncong. Semua huruf yang berbaris hadapan, dia sebutan dia U. Dia berbunyi U. Jadi kalau kita sebut U, bu, tu, jadi mulut kita ni, dia tidak menurun dan tidak terbuka. Dia ke hadapan. Dia moncong ke hadapan. Jadi itu adalah cara macam mana kita membezakan baris. Untuk baris atas, mulut dibuka. A, I, A, Ba, Ta. Dia terbuka mulut. Untuk baris kasroh pula ataupun baris bawah, I, B, T, C. Dia ke bawah. Bibir kita ni akan ke bawah ataupun menurun. Kemudian untuk baris doma, untuk baris hadapan, okey, kita punya bibir ini dikatakan ismam. Okey, kita punya bibir ini ismam iaitu ke hadapan. Bu, u, tu, ju, du. Itu adalah tips. Ini juga merupakan satu tips lah untuk baris. Okey, untuk baris. Sekarang kita akan masuk kepada huruf isti'la. Ini yang last lah. Ini yang last lah sebelum saya masuk kepada mat asli. Okey, sebelum kita masuk kepada yang betul-betul. Ini adalah huruf hijaiyah. Okey. Huruf hijaiyah ini dia terbahagi atas dua. Okey, terbahagi atas dua. Sebenarnya tiga, tapi di sini pembahagiannya ada dua. Yang pertama ada dikatakan huruf istifal. Okey, ada dikatakan huruf istifal yang bermaksud menurun. Menurun bukan yang baris tadi tu, bukan yang baris, tidak. Dia maksudnya menurun, sebutan dia itu tipis. Di sini istifal yang dimaksud pada huruf iaitu sebutan yang tipis, bukan baris ya. Kalau baris, bibir kita ke bawah, menurun ke bawah. Untuk yang sebutan dia ini pula, untuk sifat ini pula, dia adalah menurun yang dimaksudkan adalah tipis. Contoh huruf ba, ta, dia sebutan dia itu istifal. Dia hurufnya ini tidak berat. Dia tipis saja. Dia sangat mudah untuk disebutkan. Ini adalah huruf-huruf dia. Okey, ini adalah huruf-huruf dia. Ba, ta, tha, ja, ha, da, za, ro, za, sa, sya, a, fa, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Ini adalah huruf-huruf istifal. Di mana dia dikatakan istifal, dia dibaca dengan nifis ataupun senang untuk menyebutkan ataupun mengeluarkan hurufnya. Kemudian ada juga huruf yang dikatakan huruf isti'la. Okey, selain daripada huruf yang di sini ni, huruf hijaiyah ni, ada 7 huruf. Ada 7 huruf yang dikatakan huruf isti'la. Apa itu isti'la? Okey, kalau ini tadi dikatakan huruf yang nipis, bacaan nipis ataupun bacaan yang senang sebutan dia. Isti'la pula adalah salah satu sifat huruf yang perlu diperhatikan kerana berpengaruh pada pengucapan hukum tajwid. Artinya terangkat. Isti'la itu bermaksud terangkat. Kalau istifal dia menurun, kalau isti'la dia terangkat. Ini adalah sifat yang berlawanan. Okey, pada hukum tajwid, istifal itu adalah lawan dia adalah isti'la. Dia sifat dia berlawanan. Okey, dia ini menurun, yang ini pula terangkat. Apa yang terangkat? Lidah terangkat ke lelangit saat mengucapkannya. Okey, sehingga suara menjadi naik dan tebal. Contoh kha, kha.
Jadi dia memang keluar daripada kerongkong paling atas, kha. Tapi apabila mengeluarkan huruf kha tersebut, dia lidah kita tu terangkat. Kha. Seakan macam kenapa lidah boleh ikut terangkat, sebab kita mau mengeluarkan dia punya isti'la. Dia huruf isti'la. Huruf yang tebal. Untuk yang ini dia tiada dalam muka surat ya, dia tiada dalam ini, dia tidak ada dalam Al-Hira. Ini adalah nota yang saya buat sendiri, okey. Jadi boleh screenshot ataupun boleh tulis. Untuk Al-Hira nanti kita akan lebih kepada untuk uraian tajwid dan lebih kepada contoh ya. Okey, Nek Go. Okey, seterusnya huruf go. Huruf ag, ag, og, og. Dia memang keluar daripada kerongkong paling atas, tetapi dia merupakan huruf isti'la. Jadi apabila dia disebutkan huruf go, ini merupakan huruf halki ya, daripada kerongkong paling atas ada dua huruf isti'la, yaitu huruf kha dan huruf go. Jadi untuk mengeluarkan huruf ini, dia merupakan huruf isti'la, jadi ada sedikit berat. Berat itu jadi kita mengangkat, terangkat kita punya lidah apabila menyebutkannya. Kha, kha, go. Dia terangkat. Makhraj keluar, dia tetap juga di atas kerongkong, tidak boleh tidak keluar daripada sana, cuma dia sedikit terangkat, lidah sedikit terangkat. Sebab kenapa? Sebab dia merupakan huruf isti'la. Okey, seterusnya huruf so. So. Okey, terangkat, dia agak tebal. Kenapa? Kenapa dia tebal? Untuk membezakan dengan huruf-huruf yang lain juga. Ini sa, so. Sa, so. Apabila dia berbaris bawah, si, dia tebal. Berbeza dengan huruf sin yang berbaris bawah, kita baca si. Kalau huruf so, sebab dia merupakan huruf isti'la, maka dia terangkat. Meskipun dia berbaris bawah, sebutan di antara huruf so dan huruf sa mesti ada perbezaan. Dia merupakan huruf isti'la. So, do, okay, terangkat lidah. To sama juga terangkat lidah, zo terangkat lidah, dan begitu juga untuk huruf ko. Di antara huruf isti'la ini, di antara huruf isti'la ini ada 4 huruf, yang dinamakan huruf itbaq. Huruf itbaq yaitu huruf so, do, to, zo. Ini dikatakan huruf tebal, dikatakan isti'la itu huruf tebal, dan ada juga yang dinamakan huruf itbaq. Jadi lagi tebal, lagi tebal daripada isti'la, yaitu diambil 4 huruf daripada sini pun dia juga termasuk huruf isti'la dan dia juga termasuk huruf itbaq. Huruf yang paling tebal di antara semua. Kenapa dia tebal? Sebab dimanapun kita bariskan, baris atas kah, baris bawah kah, baris doma kah, sebutan dia mesti tebal. Okey? Dia sangat tebal. Jadi berhati-hati apabila menyebutkan huruf so, do, to, zo. Jadi mesti angkat lidah. Mesti lidah itu terangkat untuk menyempurnakan dia punya sifat. Okey? Semua huruf isti'la dibaca dengan tebal. Semua huruf istifal dibaca dengan nipis. Itulah untuk makhraj ya. Kita ada setengah jam ulang kaji baris. Inilah dia baris fathah ini yang saya terlupa masuk tadi dekat nota tu ya. Untuk baris fathah, inilah dia fathah berbaris atas. Di mana apabila kita sebutkan dia, mulut terbuka. Ba, a, ta. Itu baris fathah. Kemudian baris kasroh pula ataupun baris bawah. Jadi semua huruf yang berbaris bawah seperti ini, dia macam tadilah, apabila baris isti'la, dia menurun. Bukan isti'la. Bibir menurun ke bawah. B, I. Itu adalah baris bawah. Kemudian baris doma pula dikatakan ismam ataupun bibir monyong ke bibir ke hadapan. Dia agak monyong sedikit untuk menyebutkan baris doma. Okey.
Baris atas, sekali lagi, baris atas, mulut terbuka. Okey, mulut terbuka. A, ba, baris bawah ataupun baris kasroh, dia bibir ke bawah ataupun dikatakan istifal. Dia menurun. Dalam yang huruf hijaiyah tadi dikatakan istifal tu tipis, tapi pada baris pula ini merupakan tips lah. Pada baris dia dikatakan istifal sebab kenapa? Bila kita sebutkan huruf yang berbaris bawah ni, dia bibir kita memang akan menurun. Okey, menurun. Bibir kita automatik akan menurun. B, T, G, Ki, okey, Hi, dia akan menurun. Kemudian sekali lagi untuk baris doma dia bersifat ismam di mana bibir kita akan moncong akan ke hadapan. Okey. Jadi selesai sudah untuk makhraj. Okey, kita sudah kenal apa itu tajwid. Kenapa kita belajar tajwid dan apa hukum tajwid? Okey, itu yang pertama. Kemudian makhraj di mana tempat keluar-keluarnya huruf. Kemudian seterusnya tadi kita belajar tentang apa tadi tu huruf hijaiyah terbahagi atas dua. Dia ada dua sifat yang berlawanan. Yang pertama huruf yang nipis, yang kedua huruf yang tebal. Itbaq. Ada lagi satu yang paling tebal yang saya cakap tadi itulah itbaq, tapi tidak pula nota dia di sini. Kemudian ulang kaji baris. Sekarang kita masuk kepada mad asli, okey? Ambil perhatian kepada kawan-kawan yang baru pertama kali join. Saya agak laju sebab kebanyakan saya tengok yang join pada malam hari ini merupakan pelajar lama juga. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan, terutama sekali untuk kawan-kawan yang baru join lah ya, yang baru join boleh terus bertanya. Kalau tidak mau cakap boleh masukkan ke dalam mesej tu, insya-Allah saya akan baca, okey? Saya akan terus respon. Okey, terima kasih. Kita masuk kepada mad asli. Okey, mad asli. Okey, mad asli. Sekarang kita menggunakan buku rujukan. Buku rujukan kita iaitu buku Al-Hira. Boleh buka muka surat 28. Kawan-kawan yang ada buku Al-Hira boleh buka muka surat 28. Okey. Pada Al-Hira muka surat 28, pelajaran 5, tanda bacaan panjang. Okey. Saya terangkan di sini, kamu boleh saja menggunakan pensel untuk menulis dia punya nama atau nama hukum dia pada buku Al-Hira untuk lebih senang lah. Okey, sekarang kita masuk kepada mad asli. Sebelum kita masuk kepada huruf-huruf apa itu mad asli, kita mesti kenal apa yang dimaksud dengan mad. Mad itu bermaksud bacaan panjang ataupun memanjangkan suara. Jadi apabila ada mad, kalau dia dikatakan mad bermakna adalah bacaan panjang di sana, okey? Dikatakan mad bermakna adalah bacaan panjang di sana. Mad asli, okey? Mad asli ini pula terbahagi atas 3 bahagian. Yang pertama pada pelajaran 5 ini buku Al-Hira muka surat 26, di sana kita berkenalan dengan mad asli alif. Okey, mad asli alif. Okey. Mula-mula datangnya mad, inilah mad asli. Kemudian mad asli ini pula terbahagi atas 3 huruf. Huruf yang pertama adalah mad asli alif. Huruf yang pertama adalah alif. Alif yang mana dikatakan mad asli ini? Alif yang tidak berbaris. Okey? Apabila ada alif yang tidak berbaris, maka kemungkinan ada mad asli. Okey? Kalau ada alif yang tidak berbaris, kemungkinan ada mad asli. Kenapa kemungkinan? Sebab kita kena perhatikan juga kepada huruf yang sebelumnya. Apabila ada alif yang tidak berbaris, kemudian perhatikan kepada huruf yang sebelumnya. Huruf sebelumnya berbaris atas. Okey? Contoh di sini huruf nun. Nun berbaris atas, dibaca na. Kenapa dibaca na? Dia tidak mad. Dibaca sebutan sekali sahaja. Na. Okey? Sekali sebutan. Apabila digandengkan dengan alif yang tidak berbaris, nun berbaris atas digandengkan dengan alif yang tidak berbaris, di sinilah berlakunya hukum mad yang dinamakan mad asli alif. Tadinya kita baca na sebab tiada alif,
Apabila ada alif, kita baca na, 2 harakat. Ada sudah mat di sana. Okey, untuk mat asli alif ini panjang bacaannya adalah 2 harakat. Kalau tiada mat nah, kalau ada mat asli alif dibaca na, 2 harakat, 2 kali kiraan ataupun 2 kali ketukan. Na, 2 kali ketukan. Na, itu dinamakan 2 harakat. Okey. Inilah yang dinamakan mat asli alif ataupun mat asli alif besar. Ada orang kata juga mat asli alif besar. Okey. Seterusnya contoh yang kedua, alif kecil. Okey, mat asli alif kecil. Okey, dia ditandai dengan alif kecil. Hurufnya sama juga. Baris yang sebelum berjumpa dengan alif ini mestilah berbaris atas. Mesti huruf yang sebelumnya itu mesti berbaris atas. Okey, kalau bukan berbaris atas maka bukanlah mat asli alif. Okey, dia mesti berbaris atas. Contoh ba. Okey, ba. Di sini ba saja. Sebut satu kali. Sebab kenapa? Sebab tiada mat. Kemudian apabila digandingkan dengan alif kecil, ini adalah alif kecil ya. Alif kecil, maka di sini berlaku hukum mat asli alif. Mat asli alif. Mat dibaca panjang 2 harakat. Okey, hukum bacaannya 2 harakat. Ba. Okey, ba. Di sana kita panjangkan suara. Seterusnya, alif kecil yang berada di atas huruf waw dan yang berada di atas huruf ya. Apabila jumpa yang seperti ini, kadang-kadang kita keliru. Okey, kadang-kadang kita keliru. Ada kawan-kawan yang membaca kawa. Alif kecil ini bukan baris. Alif kecil ini adalah tanda mat. Okey, bukan baris. Apabila dia berada di atas waw ataupun berada di atas huruf ya, maka yang dibaca itu adalah alif kecil. Kalau alif kecil yang dibaca maka berlakulah hukum mat asli alif. Dibaca panjang 2 harakat. Kawa bukan kawa, wa tiada. Wa di sini tidak dibaca sebab sudah diwakili oleh alif kecil. Jadi kalau ada alif kecil berada di atas huruf waw ataupun huruf ya, maka abaikan, boleh abaikan huruf waw dan ya ini dan baca alif kecil tu. Baca panjang 2 harakat. Boleh ya? Jadi mat asli alif ini yang pertama huruf sebelum, okey, sebelum berjumpa dengan alif ini mestilah berbaris fathah ataupun berbaris atas. Okey? Mat asli alif ini ditandai dengan alif yang tidak berbaris, sama ada dia adalah alif yang besar seperti ini ataupun alif kecil. Ataupun alif kecil yang berada di atas huruf waw ataupun berada di atas huruf ya. Apabila ada alif kecil, ada alif besar, sebelumnya itu adalah berbaris atas, maka hukum bacaannya adalah dibaca panjang 2 harakat. Nama tajwidnya adalah mat asli alif. Boleh difahami? Kalau ada pertanyaan dalam saya menerangkan ni, boleh terus tanya ya. Okey. Kita masuk kepada seterusnya. Okey, masih lagi mat asli ataupun mat asal, asal datangnya bacaan panjang. Tadi mat asli alif, sekarang kita masuk kepada mat asli waw. Tadi mat asli alif bermakna adalah huruf alif di sana. Sekarang mat asli waw. Bila dikatakan mat asli waw, apa yang ada? Adalah huruf waw yang tidak berbaris. Kalau waw ada baris, waw itu dibaca. Jadi bukanlah mat dibaca. Contoh wa, dia berbaris atas. Jadi bukan mat ya. Yang pertama, mat asli waw adalah huruf waw yang tidak berbaris. Ada huruf waw yang tidak berbaris. Kemudian huruf sebelumnya. Okey, huruf yang sebelumnya apabila berjumpa dengan waw yang tidak berbaris ini ataupun mat asli waw ini adalah berbaris dhammah ataupun berbaris hadapan. Tidak kisah dia punya huruf apa ya, tidak semestinya huruf za,
tidak semestinya huruf lam, tidak semestinya huruf qaf. Semua huruf hijaiyah apabila dia berbaris dhamma kemudian berjumpa ataupun digandingkan dengan huruf waw yang tidak berbaris, maka hukum bacaannya adalah mad asli waw. Mad dibaca panjang, 2 harokat. Mad asli waw dibaca panjang, 2 harokat. Contoh, sebelum dia berjumpa dengan huruf waw, kita baca zu. Zu. Okey? Bila sudah berjumpa begini, digandingkan, maka berlakulah hukum mad. Zu. Zu dibaca panjang, 2 harokat. Okey, mad asli waw. Contoh lagi, lu. Kita sebut sekali. Ingat kalau tiada bacaan mad, jangan kasih panjang. Okey, adalah satu kesalahan apabila tiada mad kita kasih panjang. Okey, apabila ada mad baru kita kasih panjang. Contoh lagi seterusnya, lam berbaris dhamma ataupun berbaris hadapan digandingkan dengan huruf waw, berjumpa dengan huruf waw yang tidak berbaris. Maka di sini berlakulah hukum mad asli waw. Lu dibaca panjang, 2 harokat. Boleh ya? Kalau ada pertanyaan boleh terus tanya, okey? Seterusnya mad asli ya. Okey? Mad asli ya. Untuk mad asli waw ni kawan-kawan boleh buka muka surat 31. Okey? Di sana ada. Okey? Waw besar dan waw kecil. Di sini saya tiada pula nota waw kecil. Ada. Sekejap waw kecil itu dia masuk kepada mad silah. Ini mad asli waw. Okey? Mad asli waw ini yang di atas dia. Boleh tengok pada muka surat 31. Dia ditandai dengan apa? Baris dhamma. Apabila ada huruf yang berbaris dhamma di hadapan dia berjumpa dengan huruf waw, maka hukum bacaannya mad asli waw dibaca panjang, 2 harokat. Okey, seterusnya mad asli ya. Tadi mad asli alif ada alif besar dan alif kecil. Sekarang mad asli waw ada huruf waw. Okey. Kemudian mad asli ya. Dikatakan mad asli ya bermakna adalah huruf ya. Ini adalah huruf ya. Ya yang tidak berbaris. Sama juga dengan alif tadi tidak berbaris. Waw tidak berbaris. Kemudian ya yang tidak berbaris. Okey. Dia ditandai dengan baris bawah. Apabila ada huruf yang berbaris bawah, okey, apabila ada huruf yang berbaris bawah digandingkan dengan huruf ya yang tidak berbaris, okey. Kalau dia belum digandingkan kita baca ki, okey, ki. Dia satu kali sebutan sahaja, tidak panjang. Kalau sudah digandingkan ki, disitulah berlakunya hukum mad asli. Okey, mad asli ya. Seterusnya contoh berikut dia huruf lam, lam berbaris bawah sebelum dia berjumpa dengan huruf ya dibaca li sekali sebutan. Apabila dia berjumpa sudah dengan huruf ya maka berlaku hukum mad asli ya. Okey? Berlaku hukum mad asli ya dibaca panjang, 2 harokat. Li 2 kali kiraan ataupun 2 kali ketukan. Okey, boleh ya? Ini ada pada muka surat 30. Okey, masih lagi muka surat 30 dan muka surat 31. Kita tengok. Okey, kita tengok. Mad asli waw. Mad badal pula. Okey, kita masuk kepada mad badal. Okey, tadi kita belajar mad asli. Okey, semua huruf ya apabila huruf tersebut berbaris atas, okey, itu kita punya pengertian tadilah berbaris atas. Kalau dia berjumpa dengan alif, dia dinamakan mad asli alif. Okey, tetapi okey ada dia punya tetapi. Tetapi apabila huruf tersebut adalah huruf hamzah, okey, contoh begini baris atas berjumpa dengan alif tapi huruf dia adalah huruf hamzah. Ini adalah pengecualian. Okey, adalah pengecualian.
dia dinamakan mad badal, bukan mad asli. Itu kalau huruf hamzah. Tapi dia punya hukum bacaannya sama. Hukum bacaannya sama. 2 harokat. Cuma nama dia saja. Okey? Nama dia sahaja yang berbeza. Dia dikatakan mad badal. Okey? Sama 2 harokat. Baris atas berjumpa dengan alif. Okey, kalau bukan huruf hamzah, dia mad asli alif. Tetapi kalau dia huruf hamzah, kita namakan dia mad badal. Adapun hukum bacaan dia sama, dibaca panjang 2 harokat. Seterusnya, tadi kita belajar mad asli waw. Apabila ada huruf yang berbaris hadapan, berjumpa dengan huruf waw, okey, dinamakan mad asli waw. Tetapi, okey, sama juga apabila huruf tersebut adalah huruf hamzah, maka nama dia adalah mad badal, bukan mad asli. Okey, nama dia mad badal. Hukum tajwid dia nama dia mad badal. Adapun dia punya bacaan panjang sama sahaja dengan mad asli, dibaca panjang 2 harokat. Okey, dibaca panjang 2 harokat. Seterusnya, apabila ada huruf yang berbaris bawah, okey, tadi kita belajar mad asli ya. Apabila huruf yang berbaris bawah digandingkan dengan huruf ya yang tidak berbaris, kita katakan dia mad asli ya. Hukum tajwid dia mad asli ya. Baca panjang 2 harakat. Tetapi sama juga dengan yang lain, apabila huruf tersebut itu adalah huruf hamzah, maka nama dia yang tepatnya adalah mad badal. Okey, jadi semua mad asli, kalau hurufnya adalah huruf hamzah, okey, kalau hurufnya sebelum mad itu adalah huruf hamzah adalah mad badal, bukan sudah mad asli ya. Ini kena ambil perhatianlah. Untuk pelajar lama saya rasa diorang memang sudah fahamlah dengan yang ini. Okey, kita seterusnya masih lagi Al-Hira muka surat 30 dan 31. Muka surat 30 dan 31 mad sila qasirah. Okey, kita sudah bukan sudah mad asli. Mad asli sangat mudah ya. Saya rasa memang sangat mudah. Pelajar lama, pelajar yang baru pun saya rasa senang tangkap. Apatah lagi dengan pelajar yang lama, pasti mengulang kaji ni sangat senang. Sekarang kita masuk kepada mad silah. Mad silah qasirah. Mad, okey, kalau ada perkataan mad di sana bermakna ada bacaan panjang atau ada panjang, adalah masa untuk kita memanjangkan suara, dikatakan mad. Okey, asal ada mad mesti bacaan tersebut panjang. Lepas tu apabila dikatakan silah, mad silah ini ditandai dengan huruf H. Okey, huruf H bulat ni adalah huruf halki yang keluar daripada kerongkong paling bawah. Yang saya sebutkan tadi, apabila menyebutkan dia itu, dia macam kenyang H. Macam orang ada suara kenyang H. Inilah dia H. Apabila bentuk dia seperti ini, okey, bentuk dia seperti ini, bulat. Apabila dia berada di pertengahan kalimah, dia bulat seperti ini. Dan apabila dia berada di ujung, dia beginilah. Dia bulat begitu. Seperti dalam gambar ni. Ini dinamakan ha domir. Okey, dia berbeza dengan ha yang lain. Kalau ha yang lain tu yang ada 2 mata. Yang ini adalah ha domir. Apabila ada ha domir, bermakna itu adalah bacaan silah. Okey, itu adalah bacaan silah. Ha domir mad silah qasirah. Bacaan panjang pada ha domir. Ha domir apabila digandingkan dengan waw kecil, baris hadapan digandingkan dengan waw kecil, dibaca panjang 2 harakat. Ini adalah waw kecil. Okey. Ha domir berbaris bawah digandingkan dengan huruf ya. Okey, yang ini adalah ya kecil. Okey, ini bukan tanda wakaf, ini bukan, kalau jumpa dalam Al-Quran jangan pelik, ini adalah ya kecil. Sama macam alif, ada alif besar, ada alif kecil. Waw juga ada waw besar, ada waw kecil, dan begitulah juga dengan huruf ya. Kalau ya tadi yang begini adalah ya besar yang ada 2 titik, yang bentuk yang seperti ini adalah ya kecil. Okey. Pada hal domir apabila berjumpa dengan bacaan mad,
sama ada dia ya kecil ataupun waw kecil, dia dinamakan mad silah qasirah. Okey, mad silah qasirah. Hukum bacaannya dibaca panjang 2 harakat. Boleh ya? Dibaca panjang 2 harakat. Mad silah ini senangnya dia ditandai dengan hadomir sahaja. Kalau bukan hadomir bermakna bukan mad silah. Kemungkinan dia mad asli. Okey? Kalau dia ha yang biasa, ha bulat yang ada 2 mata tu itu bukan mad silah. Hadomir ini mestilah ditandai dengan mad silah ini mestilah ditandai dengan hadomir. Okey? Dikatakan qasirah apabila dia berjumpa dengan waw kecil. Waw kecil sahaja ataupun ya kecil sahaja. Tiada tambahan dengan huruf yang lain. Dan hukum bacaan mad silah qasirah ini hanyalah dibaca panjang 2 harakat. Okey, boleh ya? Bermula daripada mad asli, alif, mad asli ya, mad asli waw, kemudian mad badal, kemudian mad silah qasirah. Untuk malam ini, untuk perjumpaan pertama ini dibaca panjang 2 harakat. Boleh? Ada pertanyaan untuk mad asli? Boleh terus tanya. Kalau tiada, saya teruskan saja ya. Kita ada sudah jam 10.